Assalamualaikum, welcome to my channel Flytech. Dalam video kali ni aku akan cerita macam mana kita nak install Flutter. Apa itu Flutter? Flutter ni lah software yang akan kita pakai untuk coding kita punya apps dalam kita punya series of programming tutorial ni. So, tanpa melengahkan masa, jom kita saksikan. Okay guys, first things first, hampa kena pergi kepada flutter.dev ni punya website. Okay, then hampa pergi kepada get started ni. Okay, dan macam aku ambil macOS lah. Kalau hampa pakai Windows lah. Okay, macOS. So, hampa download Flutter macOS 2.05 stable zip dan tunggu sampai dia habis download kat sini. Alright. Okay, aku dah habis download dah. So, lepas dah download dah, kita open file tu, show in Finder. Tapi tak payah open lagi lah. Kita tengok apa yang dia suruh buat lepas tu. Extract the file in the desired location, for example. Okay, CD ni maksudnya change directory. Okay, first things first, kita buka kita punya terminal. Okay, now kita dah ada satu terminal. Then kita go to kita make a directory di mana kita nak unzip kita punya Flutter tu punya SDK, software development kit. Aku akan cerita lepas ni apa SDK. Make directory call development. Kita change directory to desktop dulu. Lepas tu kita make directory call development. So, tengok tu, kita dah ada satu development punya folder. So, kita nak extract benda yang ada dalam downloads ni kepada development punya folder. So, kita kata kat dia, kita tengok dia suruh tulis apa. Unzip Flutter macOS stable zip. Okay, lepas tu kita change directory kepada development. Nampak? Kita lah ni duk ada dekat development punya folder dah. Jadi kita unzip balik all those file yang Flutter kita download tadi tu kepada development punya folder. So kita press enter. Boop. Oh, tengok tu. Bagi dia jalan dulu set. Okay, dah habis dah. Dia unzip kepada development punya folder. Kalau hangpa tengok development ni dah ada dah Flutter punya folder. Okay. So, tak apa, kita biar situ kat situ. Alright, next, apa kita buat? Add the Flutter tool to your path. Aku akan skip step ni lah because aku akan update aku punya path permanently. So, to permanently add Flutter to your path, see update your path. Okay, kita tengok. This is a bunch of gibberish lah. Tapi, apa yang aku boleh kata, aku dah baca dah benda ni dan aku dah ada experience buat. So, hampa ikut yang aku buat. Okay, first things first. Actually, hampa kena tahu hampa punya tu bash punya shell ke ataupun Z shell dia panggil. So, macam mana nak tahu? Macam aku, bila aku buka terminal, dia tulis ZSH. Kalau hampa mungkin tulis BASH ke apa, kena guna bash lah. So, macam mana kita nak create satu ZSH punya file ni? So, kita tulis nano. Nano tu command untuk buka dia punya macam text editor lah. So, nano. Lepas tu kita pergi sini. Kita ketekan tu. .zshrc. Sebab aku punya zsh, aku tulis .zshrc. So, aku buka. Pup. Tengok. Aku dah ada path dia. So, dia punya cara dia export path tu. Tulis ni semua sampai sini. Lepas tu users. Masuk hampa punya user ni lah, hampa punya folder lah. Zainal Asfar, macam aku Zainal Asfar documents Flutter SDK. Aku tak buat dekat development ni, aku buat dekat Flutter SDK sebab aku ada satu folder dah nama Flutter SDK. So hampa kalau buat kat development, hampa tulis sini development lah. So Flutter bin ni sama aja. So hampa kena tukar daripada users, daripada ni lah Zainal Asfar ni documents Flutter SDK ni adalah tempat development hang. Kalau hampa nak tahu macam mana nak tengok dia punya path dia, hampa tekan development ni, lepas tu view show path bar,
Dan right click dekat path bar ni, copy development as path name. Okay. So kalau nak tahu betul ke dah copy belum, tengok kat text edit ni, paste. So yang ni lah hampa punya path development ni. So hampa gantikan ini, all this kepada hampa punya nano ni, kan, start dari user sampai development. Flutter dashbin ni sama aja. So ikut yang ni aku saja tulis echo hello Asfar, sebab bila aku tahu bila buka terminal dia masuk, dia akan echo program ni, dia akan echo line ni. So dia dah masuk dah ZSHRC ni. Kalau hampa tak tulis pun tak ada masalah. Okay, so hampa export path dulu. Okay, now terminate dulu. So lepas hampa dah buat tu semua, macam mana nak tahu path hampa dah betul ke tak? Semua hampa buat step tu betul, hampa tengok apa yang dia suruh buat next. Run Flutter Doctor. Okay, so hampa pergi dekat terminal ni, Flutter Doctor. Okay, so dia akan buat satu summary of Flutter punya program ni yang ada dalam hampa punya sistem ni. So macam ni dia akan bagi tahu kata Flutter dah ada channel stable. So hampa tak install Android tu chain lagi, tak install Xcode apa semua Android Studio, mungkin hampa akan dapat XXXX lah kat sini. So the next step is hampa kena install Android Studio dan install Xcode. Lepas tu Chrome, kalau hampa ada adalah Chrome, sebab kalau nak buat untuk website hampa kena install Chrome. So itulah dia. Anyway, bila hampa tekan Flutter Doctor tu, bila apa saja error yang ada kat situ, hampa ikut aja step dia yang dia suruh buat. Okey. So lah ni apa yang hampa perlu buat adalah install Xcode dulu, sebab kalau nak buat iOS punya app memang kena ada Xcode. Okey. So install Xcode. By the way, Xcode ni hanya boleh diinstal untuk Mac OS punya user. So kalau hampa guna Windows, hampa hanya boleh buat Android app saja guna Flutter. Okay. So lepas hampa install Xcode, ikutlah install Xcode bla 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 semua ni, hampa tahu lah macam mana nak install kan. Lepas install, hampa pergi dekat Android Studio, download Android Studio and install. Okay. So lepas dah ada semua segala tu, hampa just ikut aja apa yang depa suruh buat kat dalam ni. Sebab aku dah buat dah, so aku tak perlu buat lagi lah. So lepas dah install Xcode tu, hampa kena run ni dalam hampa punya terminal. So just copy je code ni, paste kat terminal, lepas tu tekan enter, run. Okay. So lepas dah set up Xcode semua, open simulator. Ni tak perlu buat pun tak apa, nanti kita buat. Okay, antara step yang paling penting adalah ni juga. Bila kita dok install iOS tu, Xcode tu, kita kena run ni dekat terminal, sudo gem install CocoaPods. CocoaPods ni adalah satu macam plugin dalam Xcode yang membolehkan kita untuk install third party punya library. Dia kira macam ada orang dah buat kod tu dan kita nak pakai kod tu, kita install guna CocoaPods saja. Kita kena pakai CocoaPods saja. So CocoaPods ni penting. Apa benda tu semua jangan risau, kita akan go through nanti in the next video. Apa itu library, apa itu SDK, apa semua in the next video. Okay. So yang ni nak create Flutter app ni semua kita boleh buat dekat Android Studio. So Android Studio pun hampa kena ikut step-step yang dia suruh buat ni. Okay, ikut je step tu. Okay. So lepas dah create semua, dah settle semua tu, kita buka Android Studio. First things first, hampa kena install adalah pergi kat preference ni, Android Studio preference. Lepas tu pergi dekat plugins, hampa kena search Dart dengan Flutter. Okay, hampa search kat sini Dart. So kalau hampa ada Dart, sini akan keluar install tau. Hampa install ke atau add ke, tekan tu, dan Flutter juga sama, Flutter, tekan install. Okay, so berdua ni paling penting. Okay, sebab kita nak buat application Flutter. Okay, lepas tu tekan OK and done. So now hampa dah install dah semua benda tu segala. First things first, hampa kena create
a new Flutter project. So pi kat file, create new Flutter project. Okay, send Flutter application. Next. Ni hampa namakan nama hampa lah, Toya Mat Amin kata. Toya Mat Amin. So yang ni hampa kena directkan kepada hampa punya Flutter SDK path tadi, iaitu development tadi kan. Yang hampa buat tu development tu, hampa pi kat sini. Okey, pi dekat desktop, development, Flutter. Okey, tekan open. Okey, aku dah set up kat tempat lain, aku tekan cancel lah. So ni Flutter. So project location, kat mana hampa nak simpan hampa punya project? Okey, mungkin kita try satu buat dekat desktop lah. Kita buat satu project dekat desktop. Okey, desktop. Lepas tu next, kita panggil nama dia Toya Mat Amin. Aku biasa include dua benda ni, tapi untuk ni sebab dia lambat, aku tak include dia. Aku just tekan finish je dulu. Okay, now tengok, nampak tak Toya Mat Amin punya folder dah ada kat sini. So kita tekan finish, dia tekan lah. Okay, dia dah create satu file dalam Toya Mat Amin ni. Tengok dah ada banyak file. Okay, yang ni lah Flutter punya project. Dia dah create kat, kita siap-siap. Semua kod dah ada dah untuk a simple punya app saja. Okay, now kita kena choose kita punya device untuk run benda ni. Okay, untuk M1 punya Mac user, hampa tak boleh guna ni sebab M1 dia dah lain sikit. Tapi untuk yang sebelum M1, hampa tekan open Android emulator, dia akan keluar. Kalau tak, hampa pi kepada AVD manager ni dan hampa create, create a virtual device. Lepas tu hampa pilih lah mana satu, tekan next apa semua. Lepas tu dia akan ada kat sini. So bila hampa nak buka, hampa tekan play je. Tapi untuk Mac OS yang M1 punya version, dia lain sikit. Okay, tapi tak apa, yang tu kita try. Kita akan try open iOS simulator. Okay, kita tengok. So dia buka-buka, dah terus iPhone 12 Pro Max. Okay, biar dia load dulu. Okay, now dia dah buka dah. So kita just tekan run aja. Pup, run. So kita tengok default program yang mai dengan Flutter punya project ni. Apa dah? Okay, macam ni lah, ni dia error launching application on iPhone 12 Pro Max. So macam mana kita nak tahu error ni apa dia? So kita pergi kat Xcode output dan tengok dia tulis apa, resource fork, finder information or similar detritus not allowed. Aku pun tak tahu apa benda ni. So aku remove benda ni, aku tulis macam ni lah programming. Kita kena always troubleshoot. So macam app, macam error tadi, kita tak tahu apa dia. So kita pun kena pandai-pandai masuk. So kita tengok apa ni, is implemented in both classes, implemented in both. Okay, tak tahu. So normally aku akan copy dan paste benda ni kat dalam ni, tengok apa yang berlaku. So dia akan masuk Stack Overflow ni. So kita tengok dia punya forum ni, kita kena buat Flutter clean. So dia kata I have same issue bla bla bla, give it a try. Okay, Flutter clean. Okay, silap pergi dekat Flutter project ni, terminal, kita tulis Flutter clean. Tengok jadi tak? Okay, dia dah clean dah. Maksudnya dia macam reset balik lah. So lah ni kita try run balik. Okay, not available, di tengah update. Get dependencies. Tak apa, yang ni semua jangan risau. Kita akan go through one by one nanti. Okay, open iOS simulator. Quit dulu kat sini. Open iOS simulator. Klik run.
Xcode build done. Kita tengok dia boleh install ke tak. Boom. Tengok, dah boleh install dah. Jadi bagus juga benda tu jadi awal-awal. Boleh aku tunjuk kat hampa macam mana programming ni is all about. Actually programming is all about troubleshooting. So macam tadi ada error, kita pergi dekat dia punya konsol dia, kita tengok apa error dia. First things first, kita try tengok faham apa error tu dan kita try ubah dekat kod kita. So kalau kita tak faham juga, benda tu tak pernah jadi, dan kita pergi kat Google, search aja dan masuk dalam Stack Overflow ni. Kat sini banyak orang-orang yang pernah jadi error yang sama, dan mereka akan bagi solution dia normally. So dalam case ni, the first solution aku dah dapat dah. Okay, normally mungkin hampa kena selalu try 2-3 kali, search lagi sampai dapat. Yang tu lah programming. Dia bukan coding aja. It's all about problem solving. Okay, jom kita tengok app kita ni macam mana. App ni simple je. Bila kita tekan plus ni, dia akan naik counter tu jadi 1. Pak, naik dah sampai 5. So kalau tak tekan, tak ada apalah. Sub. Sampai 10. Sampai banyak lagi lah. Okay, yang ni simple aja. Saja Flutter buat app simple ni untuk bagi kita tengok, okay, dah function dah. So kita akan tulis kita punya kod kita kat sini nanti. Alright. Itu akan jadi dalam next video. Aku akan go through one by one. Kita tengok macam mana nak program. Okay, apa lagi? Okay, tadi aku dah cerita kat hampa macam mana kita install Flutter. So lepas ni kita boleh start dah kita punya programming apps kita. So aku akan ajar hampa sedikit demi sedikit sampai hampa power develop apps hampa sendiri. Lepas ni, next video kita akan cerita pasal apa itu library, apa itu SDK, apa itu IDE dan sebagainya lah. So kepada siapa yang tak subscribe lagi, jangan lupa subscribe, dan I hope to see you guys in the next video. Okay, see you guys soon.